Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pelajar-pelajar tahun 3 yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu lagi dalam subjek adab dan akhlak tahun 3. Baiklah, hari ini kita akan sambung tajuk yang lalu iaitu tajuk adab menterakhirkan muka surat 46 hingga 47. Jadi saya minta awak semua sudah bersedia untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelum kita memulakan kelas kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Hasil pembelajaran yang murid akan perolehi hari ini ialah murid dapat menyatakan adab-adab menterakhirkan. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, minggu yang lalu kita sudah belajar sedikit berkaitan dengan adab menterakhirkan. Ingat tak apa yang kita belajar hari itu? Okay, yang pertama, adab menterakhirkan iaitu dengan niat yang baik. Yang kedua adalah dengan datang dalam masa yang sesuai. Yang ketiga, memberi salam. Yang keempat, boleh masuk ke rumah sekiranya kita mendapat keizinan daripada tuan rumah. Jadi hari ini kita akan sambung adab menterakhirkan iaitu memelihara tingkah laku dan maruah diri. Apa yang dikatakan dengan memelihara tingkah laku ni? Okey, kita lihat yang pertama. Tidak mengumpat dan mengata orang lain. Yang kedua, menjaga mata, tidak melihat keseluruhan isi rumah. Jadi kita tak bolehlah datang rumah orang, tiba-tiba nak tengok semua tempat dalam rumah dia. Tengok bilik, tengok tandas, tengok stor. Jadi itu tidak beradab lah. Okay. Yang ketiga, menjaga aib keluarga yang diziarahi. Sekiranya kita lihat ada benda yang berlaku, iaitu ada benda yang tidak baik, kita tidak perlu untuk bercerita kepada orang lain. Cukup kita yang tahu dan senyap je. Okay? Itu merupakan aib tuan rumah. Okay, yang keempat, menjaga percakapan supaya tidak menghilangkan ataupun maafkan Ustazah, tidak menguris hati tuan rumah. Okay? Kita perlu menjaga percakapan kita supaya tidak menguris hati tuan rumah lah. Okay? Ataupun kawan-kawan kita. Baiklah, seterusnya yang kelima adalah dengan membawa buah tangan. Contohnya kita boleh bawa lauk pauk, kita boleh bawa buah-buahan seperti tembikai ke, itu contohnya lah. Okay, yang keenam. Lihat yang keenam. Selalu mengucapkan terima kasih. Okay, kalau tuan rumah ataupun kawan-kawan bagi makanan, kita ucap terima kasih sebab masak. Okay. Adab menterakhirkan yang seterusnya iaitu berpakaian menutup aurat. Jadi kita sebagai tetamu, kita perlulah menjaga tata tertib kita dalam sudut pemakaian. Apa yang dimaksudkan tu? Okay, kita lihat yang pertama. Berpakaian mengikut syariat Islam. Okay, sebelum tu kena tahu apakah aurat bagi lelaki, apakah aurat bagi perempuan. Aurat lelaki dari pusat hingga lutut. Manakala aurat bagi perempuan keseluruhan tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Jadi kaki tu aurat tak? Kaki aurat. Jadi kita kena pakai stokin. Baiklah. Yang kedua, tidak berniat menunjuk-nunjuk atau meninggi diri. Contohnya kita pakai lawa-lawa ni, cantik-cantik ni. Tapi dalam hati kita niat untuk nak bagi dia tengok kita lawa, nak bagi dia tengok kita ni ada baju yang cantik-cantik. Jadi tu niat tu tak baiklah. Okey, yang ketiga, pakaian perempuan tidak menyerupai lelaki dan sebaliknya. Jadi maksudnya di sini perempuan pakailah pakaian perempuan, lelaki pakailah pakaian lelaki. Yang terakhir, yang keempat, pakaian tidak jarang. Jadi kita perlulah memilih pakaian yang sesuai, pakaian yang tidak jarang lah. Kita perlu pilih kain yang elok, kain baju yang elok lah untuk kita pakai. Janganlah pakai pakaian yang jarang pula kan. Okey, baiklah.
Baiklah, sekarang kita pergi kepada perkara yang tidak sopan apabila menjarahi rakan. Okey, pelajar-pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 47. Kita lihat yang pertama, iaitu berniat jahat. Apa yang dimaksudkan tu? Kita lihat. Contohnya, berkunjung ke rumah rakan untuk bertengkar ataupun mengumpat. Jadi kita perlu elaklah perkara itu berlaku. Yang kedua, menjarahi pada waktu lewat malam. Jadi macam saya cakap tadi, kita perlu ada adabnya adalah kita perlu datang pada masa yang sesuai. Contohnya pada waktu petang. Okey, yang ketiga, terus masuk ke rumah rakan tanpa meminta izin dan memberi salam. Ini adalah salah satu perkara yang tidak eloklah kita buat. Apa yang sepatutnya kita lakukan? Kita perlu meminta izin daripada tuan rumah dahulu dan memberi salam. Seterusnya, membuat bising di rumah rakan. Jadi contohnya di rumah rakan tu mestilah ada abang dia, kakak dia ataupun ibu bapanya. Jadi kita perlulah menjaga adab-adab kita. Kita perlu bersopan santun dan menjaga tingkah laku kita apabila kita datang ke rumah orang. Jangan membuat bising di rumah rakan. Seterusnya, makan dan minum terlalu banyak dan terlalu lama. Kemudian, membuang sampah merata-rata. Contohnya, saya bagi situasi. Kita buang sampah di celah-celah sofa ataupun lantai. Ataupun di bawah meja makan. Rasa-rasa tuan rumah marah tak? Kawan-kawan kita marah tak kita? Mestilah kawan-kawan kita marah. Jadi, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu membuang sampah-sampah itu ke dalam tempat yang sepatutnya, iaitu di tong sampah. Okey. Seterusnya, berkunjung ke rumah rakan ketika ketiadaan ibu bapa. Seterusnya, menonton televisyen atau bermain terlalu lama. Dan yang terakhir, tidak menjaga pergaulan antara bukan muhrim. Contohnya, kawan lelaki mestilah ada kawan perempuan kan? Sama juga sebaliknya, perempuan pun ada kawan-kawan lelaki. Jadi, antara lelaki dan perempuan ni, kita perlulah menjaga batas pergaulan antara kita. Okay? Kita perlu menjaga adab-adabnya. Baiklah. Kita sudah sampai di akhir pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kelas yang akan datang kita akan belajar dan sambung tajuk ini, iaitu berkenaan dengan faedah menjaga adab-adab melahirkan, akibatnya, ciri-ciri rakan-rakan yang baik dan sebagainya. InsyaAllah kita akan belajar pada minggu hadapan. Jadi saya harap untuk kelas hari ini semua pelajar dapat fahami dengan baik, dan sekiranya ada di antara awak semua yang tidak faham, awak semua boleh hubungi Ustazah untuk bertanya. Dan saya doakan awak semua diberi kesihatan tubuh badan yang baik dan bersemangat dalam menuntut ilmu. Baiklah, itu sahaja daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.